عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu yang kami perolehi pada saat dan ketika ini ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang tenang dan khusyuk. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada nafsu yang tidak pernah cukup dan puas dengan dunia yang sifatnya sementara. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah rezeki yang kami makan dan minum. Jauhkanlah kami daripada pekerjaan makanan sumber yang haram, sumber yang syubhat. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan untuk kami beramal dengan amalan salat 5 waktu berjemaah. Berikanlah kepada kami taufik dalam kami menuntut ilmu, dalam kami qiyamul lail, dalam kami mengamalkan segala ajaran Islam. Ya Allah, Allahumma shif 'anna al-bala wal waba wal fahsya'i wal munkar. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada bala, wabak, bencana, penyakit yang berjangkit, dan juga fahsya, keburukan, dan mungkar, perkara yang tidak elok. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kesempatan kepada saya, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan kesempatan solat maghrib secara berjemaah pada malam ini. Dalam kesibukan kita, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memilih kita, tuan-tuan. Malam ini insya-Allah kita akan sambung bacaan daripada kitab Al-Hikam. Daripada kitab Al-Hikam. Apa makna Al-Hikam ini? Makna dia kata-kata mutiara, kata-kata hikmah motivasi daripada Syekh Ibnu Atha'illah, Syekh Ibnu Atha'illah As-Sakandari. Tajuk yang kita nak sentuh pada malam ini berkait dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sambungan daripada tajuk yang lalu yang kita sentuh. Iaitulah tajuk dia, jangan, kata dia, terpengaruh dengan makhluk. Tajuk kita pada malam ini, jangan terpengaruh dengan makhluk. La tata'assar bil makhluqah. Jangan terpengaruh dengan makhluk. Innama yastawhishul ibadu waz-zuhadu min kulli syai'in. Kata dia, sesungguhnya, sesungguhnya apa-apa yang menyebabkan kerisauan, yastawhishu. Yastawhishu itu dengan makna kerisauan, yang menyebabkan kerisauan. Al-ibad tu hamba Allah, itulah manusia.
Waz-zuhadu, kata dia, yang menyebabkan kerisauan kepada hati para hamba Allah, para ubad. Ubad ni orang panggil ahli ibadah, jamak kepada abid. Abid, al-abid, al-ibad, ataupun ibadur rahman, ibadullah. Itulah orang-orang yang beribadah. Siapa orang yang beribadah ni? Orang yang hati dia senantiasa rasa 24 jam beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita faham beribadah ini bukan sahaja solat, kan? Bukan solat 24 jam gitu. Tapi ibadah ini makna dia luas. Segala perbuatan kita, kalau kita niat kerana Allah, betul cara, maka hukum dia adalah ibadah. Ngaji ibadah, kerja ibadah, keluarga ibadah. Jadi ibadah itu makna dia luas. Dia ada ibadah khususi, ibadah yang khusus, sembahyang, puasa. Kemudian ibadah yang umum, iaitulah yang berbentuk apa? Berbentuk di luar daripada khusus tu. Kita berjiran ibadah. Macam mana kita beribadah, cara dia kena ada cara. Jadi cara tu mengikut kepada apa? Sunnah Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Cara Nabi kan. Macam mana cara dia? Nabi sebut dalam hadis. Begitu. Yang disebut oleh ulama di dalam kitab. Dia ada cara dia, kaedah dia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sebut tentang ibadah ini, Nabi kata innamal a'malu binniyat. Setiap daripada amalan-amalan kita itu bergantung kepada niat dah. Niat kerana Allah, mulakan dengan bismillah. Nabi kata man lam yabda bismillah, siapa yang tidak memulakan sesuatu dengan bismillah, maka terputuslah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa? Jadi adat lah, tidak jadi ibadat. Makan tak baca bismillah, tak ingat Allah. Makan tidak niat kerana Allah, maka jadi makan macam biasa. Mengaji kena niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baru dapat amal ibadah. Kemudian kata dia lagi waz-zuhadu, dan zuhad, iaitulah orang-orang yang zuhud. Juga jamak kepada zahid. Zahidun, zuhad. Zahid tu mufrad, seorang. Kalau amai ataupun plural jamak, dia panggil zuhad. Apa makna zuhad? Orang-orang yang ahli zuhud. Ahli zuhud ni bagaimana? Kata Fudail bin Iyad, zuhud ialah meletakkan sesuatu pada dunia ini di mata, di tangan, tetapi tidak masuk di hati. Itu makna zuhud, tuan-puan. Kita kena mengaji, kita kena mengaji sampai diri kita ini ada sifat zuhud, tuan-puan. Kalau tak banyak pun sikit, kena ada sifat zuhud tu. Mengaji ilmu tasawuf ni, jangan sampaikan kita ini dalam sembahyang pun kita duk teringat lagi kerja kita. Dalam sembahyang pun kita masih lagi duk teringat pasal projek kita, pasal harta yang kita ada tu. Dalam sembahyang tu tak khusyuk tu. Jadi orang zuhud ni tak masuk, kata dia ulama ni, dunia tak masuk dalam hati dia. Ada tapi dia tawaduk. Dia faham betul-betul lah konsep rezeki, konsep pemberian Allah. Qul bifadlillah wa birahmati. Ini semua adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi zuhud ni makna dia ada tapi dia tidak membangga, tidak sombong. Tidak apa? Sombong. Tidak ujub.
kata ulama. Tidak apa lagi, dia tidak menunjuk-nunjuk syuhrah. Begitu. Ini sifat zuhud. Kita nak mengaji ni sebab kita nak dapat sifat ni dalam hati ni. Kena ada tadhiyah, kena ada pengorbanan. Macam mana seorang sahabat yang kaya, Abdul Rahman Al-Auf, kaya tapi sikit pun dia tidak sombong. Malahan Abdul Rahman bin Auf ini orang yang banyak bersedekah kepada muslimin, kepada Nabi, kepada sahabat-sahabat. Sebab itu kaya bukannya punca kepada neraka dah. Tetapi orang kaya pun dia boleh masuk syurga. Tapi syarat dia apa? Syarat kena ada zuhud di dalam hati. Kena ada zuhud tu, sifat zuhud, zahid ataupun zuhad. Daripada segala sesuatu, yang dimaksudkan dengan sesuatu itu ialah dunia. Makhluklah sesuatu itu, min syai'in fi kulli syai'in, makna dia pada sesuatu itu makhluk. Apa makna makhluk ini? Alam. Apa makna alam? Makhluk. Alam tu makna dia makhluk. Makhluk itu apa? Ma siwallah. Selain daripada Allah dia panggil makhluk. Selain daripada Allah makhluk. Itu dia. Kemudian daripada segala sesuatu itu kerana mereka masih terhijab, kata dia. Falau syahiduhu fi kulli syai'in lam yastauhishu min syai'. Makna dia nak habaq kepada kita, sesungguhnya yang menyebabkan kerisauan ataupun kesusahan hati para orang yang ahli ibadah ini dan orang yang zuhud ataupun yang zuhad itu, daripada segala sesuatu itu kerana mereka masih terhijab. Apa makna terhijab ni? Mereka masih terhalang, tidak dapat melihat, tidak dapat kenal Allah dalam apa yang mereka lihat itu. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang menyebabkan kita terhalang? Yang hijab tu apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah maksiat. Jadi kita ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala terhijab sebab apa? Sebab maksiat lah, tuan-tuan. Sebab apa mengaji payah nak masuk, kan? Baca Quran payah nak mengapai, semua pembahyang payah nak khusyuk, ibadat payah nak ikhlas. Sebab apa? Sebab dalam hati tu penuh maksiat. Dalam hati tu penuh syahwat, keinginan dunia. Dalam hati tu penuh dengan ghaflah, kelalaian, kata Syekh Ibnu Athaillah. Sebab tu dia mengaji 20-30 tahun tak masuk. Sebab apa? Sebab ada hijab. Sebab terhalang tu dengan dosa. Sebab tu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini nak angkat dosa tu macam mana? Kena bertaubat kepada Allah. Ada orang bila sebut nama saja, nama Nabi, jatuh ayat mata dia. Sebab sampai kepada dia al-wasilu biha. Tapi ada orang yang sebut nama Nabi kelebihan, dia tak boleh menangis. Sebab apa? Terhalang, hati dia tu kerat. Qaswah. Sebab apa? Punca maksiat lah. Maksiat ni, tengok balik apa yang kita makan. Maksiat ni bukannya masuk disko berzina saja, bukannya mencuri saja, bukan rasuah saja maksiat. Bahkan maksiat juga datang daripada hati tu. Rasa sombong, rasa bangga, maksiat hati. Macam mana nak buang tu? Dia kena banyaklah at-tadhiyah, pengorbanan. Kena banyak pengorbanan ni. Jangan duk tengok orang, tengok diri kita. Tengok diri kita tu, macam mana kita nak perbaiki diri kita. Daripada mana kata ulama, aslu kulli maksiatin, asal bagi pada segala sesuatu maksiat itu. Apa makna maksiat? Dalam kitab kata maksiat itu meninggalkan perintah Allah yang wajib. Perintah Allah yang wajib ni dia tak buat.
Kan, kita tak buat perintah Allah yang wajib, dia panggil maksiat. Apa yang wajib? Sembahyang 5 waktu. Apa yang wajib lagi? Menghormati ibu ayah. Apa yang wajib lagi? Mengaji, wajib fardu ain. Mengaji akidah dan mengaji syariat atau syariat, ibadah, munakahah, jinayah, ahwal syakhsiyah. Kemudian mengaji tasawuf, kitab tasawuf, kitab akidah apa? Hak mula-mula tu. Mengajilah risalah tauhid, bakuratul amani, aqidatul najim. Apa lagi? Aqidah tahawiyah, mengaji sifat 20, mengaji sifat 50, kenal Allah Ta'ala yang maha wajib. Wajib bagi Allah sifat 20 tu. Lawan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat yang mustahil bagi Allah 20. Berapa dah? 20 tambah 20 berapa? 40. Satu yang harus bagi Allah 41. Ngaji sifat Nabi 4. Yang wajib bagi Nabi, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Yang mustahil bagi Nabi bersifat dengan sifat apa? Kazab, penipu, khianat. Jadi total berapa? 41 tambah 8, 49. Dan yang terakhir, satu yang harus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal Allah, ikut Nabi, insya-Allah selamat hidup kita. Yang tak selamat ni apabila dia tak kenal Allah, Nabi pun dia tak boleh ikut. Macam mana cara Nabi ngaji, macam mana? Macam mana cara Nabi makan? Macam mana cara Nabi berkeluarga? Kita nak ikut siapa lagi? Kalau kita tak ikut Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi mengaji? Macam mana jaga adab? Adab tu, akhlak tu. Macam mana Nabi berkeluarga? Macam mana Nabi berjiran? Ni tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak masuk syurga, sebut nak masuk syurga, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tapi tak ikut pun Nabi. Bohong macam tu ya. Kan? Cakap tak serupa bikin. Tu kena ikutlah Nabi ngaji akidah. Kemudian apabila akidah mantap 13 tahun, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak para sahabat kenal Allah, ma'rifatullah. Macam mana kenal Allah? Dengan kenal diri sendiri. Arafa rabbahu bi'arafa nafsah. Nak kenal Allah, kena kenal diri kita. Siapa diri kita? Begitu. Siapa diri kita? Ustaz ke? Doktor ke? Profesor ke? Tak. Diri kita ini adalah hamba Allah. Hamba Allah, sama dia kita ni. Besar mana rumah kita pun, rumah terakhir kita pasti 7 kaki tu. Kenderaan kita, brand, jenama, canggih mana pun, pasti yang terakhir keranda lah kenderaan kita. Apa lagi? Jawatan kita. Orang panggil kita macam-macam, haji ni. Ketahuilah bahawa gelaran yang terakhir kita pasti adalah almarhum. Tu gelaran yang terakhir. Bangga apa? Dengan gelaran yang manusia bagi. Itu sementara saja. Tu kenal diri tu. Kenal diri. Barulah kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni tak kenal diri. Dia tak kenal diri dia, sombong lagi. Tua dah pun, kubur kata mari, rumah kata pi, masih tak ingat-ingat lagi dunia. Tak ingat-ingat lagi akhirat. Tu kena kenal. Ngaji sifat Allah. Ngaji sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenal malaikat. Beriman kepada qada dan qadar, yang baik dan yang buruk. Itu akan datangnya sifat qanaah. Cukup apa yang ada, barulah dia tak tergesa-gesa. Kan? Ni mengaji pun tak tenang, sak sana sak sini. Kan? Sebab apa? Dia masih tak cukup dalam hati dia tu. Tak ada sifat qanaah. Sebab tu dia di al-ajlah. Jadi kita kena fahamlah tuan-tuan dan puan-puan, betul-betul agama Islam ini bukan sekadar kita melepaskan batuk di tangga. Ngaji ni kena mengaji sampai faham.
sampai kenal. Sampai kita ni apa? Sampai kita ini betul-betul al-wasilu bihi, kenal Allah Ta'ala sampai kepada dia. Tu. Kemudian bila kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ngaji pula pasal syariat, pasal sembahyang, perbaiki solat kita, hijrah kepada yang lebih baik. Ni 1442 hijrah ini, kita kena perbaiki hijrah daripada yang kurang kepada baik, daripada baik kepada lebih baik. Kan? Cara kita tu, duk takah macam tu dia. Kan? 1442 berhijrah. Apa makna berhijrah? Daripada tempat ke tempat, daripada keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Kena lebih baiklah. Kan? Semalam kita baca Quran satu muka, hari ni kena 2 muka, tambah lagi. Tidak pun sekurang-kurangnya kena sama. Kalau kurang daripada tu, maka ulama kata rugilah kita. Rugi kita. Semalam mengaji, hari ni tak mengaji. Semalam mengaji, bawa buku, hari ni tak bawa buku, rugi. Itu makna dia kena lebih baik. Nampak tak? Okey, mengaji tentang syariat, kenal Allah dengan ada at-tadhiyah, pengorbanan, dengan ada kesungguhan, dengan ada apa lagi? Dengan ada halangan-halangan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata tak apa, halangan yang banyak, fa inna ma'al usri yusra, pasti ada kemudahan. Mudahnya bila mana kita ini mati nanti ni, maka kita akan mudah. Bila hidup kita senang, maka nanti kita susah. Bila hidup kita susah, maka nanti kita akan mudah. Tengoklah macam mana kehidupan Nabi-Nabi, kehidupan para sahabat. Susah hidup mereka. Bukan susah pasal nak ligan dunia, tapi susah pasal nak ligan akhirat. Kita susah nak ligan dunia, fikir sampai beruban, fikir pasal apa? Bisnes, fikir pasal projek yang tidak menguntungkan pun kadang-kadang akhirat kita tu. Allah kata fa inna ma'al usri yusra, setiap daripada kesusahan pasti ada kesenangan. Susah dululah, kan? Susahnya dalam ibadah ni banyak halangan. Nak mari, start kereta, start motor, kena pakai mask, kena sanitize pula tangan, macam-macam halangan. Tak apalah, sebab memang macam tu pun adat sunnah orang yang berjuang, kena susah. Kerana dalam Islam itu sama ada menang ataupun mati syahid. Dia dua tu lah Islam ni, menang ataupun mati syahid. Dia mana ada istilah bersenang lenang? Kan? Tak ada istilah bersenang lenang. Nak orang puji, nak orang apa, hampak kapet merah, tak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat, kebanyakan mereka mati warrior, berjuang untuk agama Allah, dibunuh, diseksa. Sumayyah isteri Yazid, wanita awal-awal yang mati syahid. Dia disula tuan-tuan, hidup-hidup. Tetapi mayat dia, jenazah dia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan wangi jenazah dia. Tu mati syahid tu, Allah muliakan kematian dia walaupun dibunuh. Tu kita nak mati dalam keadaan yang mudah, kan? Macam mana? Kita kena berusaha untuk kita mendapatkan husnul khatimah. Daripada Sayyidina Abu Bakar sampailah kepada Sayyidina Ali, Khulafa' Ar-Rasyidin tu, semua mereka mati dalam keadaan berjuang dalam agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang ketiga kena mengaji ilmu tasawuf. Itulah kitab tasawuf ni, kitab Al-Hikam ni. Kitab Al-Hikam ini, dalam kitab Al-Hikam ini dia kata apa?
jangan terpengaruh dengan makhluk. Jangan kita terpesona dengan makhluk. Kan? Akhir zaman ini Nabi SAW gambarkan orang Islam ini apa? Macam buih-buih di lautan. Buih-buih di lautan. Orang ke kanan, dia pun ke kanan. Dibawa angin ke kiri, dia pun ke kiri. Itu. Kan? Orang ada Facebook, dia pun ada Facebook. Tak tahu apa fungsi, apa kegunaan. Orang ada Instagram, dia pun nak ada Instagram. Orang ada TikTok, dia pun nak ada TikTok. Orang ada dia pun nak ada. Dia tiru belaka. Bahkan apa yang dia tiru tu terpesona dengan nikmat yang sementara. Antaranya wanita-wanita yang disebut sekarang ni mendedahkan aurat dalam aplikasi-aplikasi. Nakkan perhatian makhluk tu, nak mempesona, terpengaruh dengan makhluk sehingga kan dia tidak mendapat perhatian daripada Allah Ta'ala. Allah murka dia. Na'udzubillah. Tu perempuan. Laki pula hak tak tegur isteri, hak tak tegur anak-anak, biar macam tu. Sama-samalah nanti kita jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah dunia ni hidup, kita boleh lah kata ikut aku family aku. Nabi kata apa? Ish ma syi'ta. Hiduplah hampa nak hidup macam mana, tapi pasti hampa akan mati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan dan puan-puan, hiduplah nak hidup macam mana. Nak main handphone ke? Nak fitnah orang ke? Nak hantar hak tu ke? Nak tipu orang ke? Ikutlah. Tapi pasti kamu akan mati. Bila mati, pandai-pandailah jawab esok. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata apa? Wala tus'aluna 'amma kanu ya'malun. Apa yang orang buat, kamu tidak akan ditanya lagi. Dan apa yang kamu buat, orang tidak akan dipersoalkan. Pandai-pandailah jawab esok. Boleh Google lah dalam kubur esok. Kalau boleh Google tak apa. Nak jawab ma rabbuka, Allah tanya, siapa Tuhan kamu? Sat Tuhan nak Google sat. Pandai-pandailah. Tetapi andai kata, dia kata, sebab apa manusia ini terpengaruh sangat dengan dunia ni, dengan makhluk. Bukan kata manusia saja. Sebab makhluk ini termasuklah alam, termasuklah environment, termasuklah keseronokan. Sebab apa terpengaruh? Kata dia, sebab mereka itu terhijab. Terhijab ni apa? Sebab mereka terhalang. Terhalang ni, dia jadi nak berzikir jadi tak khusyuk. Nampaklah tuan-puan, kalangan kita ni ada yang keluh kesah, ada yang tak sabar. Jadi itulah kesan-kesan dia. Yang pertama sebab apa? Sebab mereka ini lalai, ghaflah. Yang kedua, mereka itu syahwah. Ghaflah satu, lalai. Kemudian syahwat, terlalu tinggi syahwat, keinginan terhadap dunia. Kita ni bila banyak sangat cita-cita kita terhadap dunia, maka akhirnya membinasakan kita. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia meninggal dunia, wafat Nabi, tinggal berapa dinar saja. Berapa dinar saja cukup-cukup lah. Sebab apa? Dunia ni cukup-cukup padat. Bukan tempat kita nak duduk lama-lama, tapi dunia ini tempat kita untuk mengambil bekalan kita sebanyak mungkin. Untuk kita nak bertemu dengan Allah, bakal dibentangkan segala apa yang kita buat. Ditulis oleh malaikat raqib dan atid kiraman katibin. Tak terlepas satu pun. Sedemikian saat, pukul sedemikian, semua ditulis oleh malaikat raqib dan atid. Apa yang kita tulis dalam WhatsApp, semua ditulis oleh malaikat raqib. Walaupun kita delete, tapi telah tertulis dah. Delete orang tak nampak, tapi malaikat nampak, Allah nampak. Malu tak? Tak malu pun. Lah tak nampak. Esok bila duduk depan Allah, jawablah sendiri. Tetapi kata dia lagi,
Ianya berbalik kepada apa? Punca-punca maksiat itu berlaku, terhijab itu, iaitulah maksiat syahwat ghaflah, iaitulah ar-ridha an nafs. Apa dia punca kepada maksiat ini? Iaitulah redha terhadap nafsu. Orang yang lemah ini orang yang mengikut nafsu. Ikut nafsu lesu, ikut hati mati, ikut rasa binasa. Itu orang yang mengikut nafsu ni orang yang lemah, kalah dengan nafsu tu. Nafsu dia kata apa? Tidurlah. Nafsu dia kata rehatlah. Nafsu dia kata apa? Tak payahlah, tak payah bangkitlah, mainlah dia kata, main handphone lah. Tu nafsu kan. Dia ikut, kalah dengan nafsu, maka akhirnya apa? Tewas dengan nafsu, akhirnya dia orang yang maksiat. Wa aslu kulli ta'atin, ada pula orang yang taat ni. Orang yang taat siapa? Nabi, malaikat taat. Mereka ini apa? Syahwatin, syahwat mereka. Yaqadatin, mereka sedar akan kedudukan hakikat mereka. Sebab tu Raja Haji Fisabilillah Almarhum rahimahullahu ta'ala, dia kata dalam Gurindam 12, barang siapa yang tiada agama, maka ia tidak boleh dibilang nama. Orang yang tak ada agama, nama dia walaupun nama macam dengan Nabi Muhammad, tapi tak boleh pakai nama dia. Sebab Allah bukan tengok pun nama. Nama ini sekadar apa? Panggilan, doa saja. Tapi kalau orang doa baik-baik, kita buat tak baik pun tak jadi. Barang siapa yang mengenal 4, pasti dia selamat. Kenal 4 tu, apa dia? Hakikat. Apa makna hakikat? Kenal diri kita. Hakikat kita ni apa? Makhluk, lemah, fragile, hamba, tidak boleh sombong. Gitu. Tapi kenapa sombong? Makhluk sombong, iblis. Allah Subhanahu wa ta'ala tanya dia, qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartu. Hei iblis, apa yang menyebabkan kamu ini tak boleh nak turut perintah aku untuk sujud kepada Adam? Dia kata apa? Ana khair, aku lebih baik. Tu. Kita ni sebab apa kita jadi iblis, jadi setan? Sebab manusia ni, ulama kata orang ni boleh jadi setan sebab dia ikut perangai iblis. Iaitulah dia merasa diri dia baik. Kata Aisyah radhiyallahu anha, orang mula menjadi jahat bila dia rasa diri dia baik. Nak jadi baik bagus, tapi rasa diri baik itu tidak bagus. Bila kita rasa diri kita tak baik, lemah, maka kita kena mengaji lah. Kita kena menuntutlah, kita kena menadak, terima nasihat. Itu tandanya orang yang tawaduk. Tapi orang yang takabur, Allah Subhanahu wa ta'ala halau daripada syurga. Tak boleh doa syurga sebab dia ambil sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tu maha takabur, sesuailah sebab dia punya. Tiba-tiba kita makhluk nak takabur, rasa sombong, tak boleh ditegur. Sebab apa? Sebab kita rasa kita baik daripada orang lain. Habis amalan kita. Iblis ni tuan-puan, dia orang yang alim. Iblis ni paling alim sekali ya kira. Tapi oleh kerana dia sombong saja, Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada dia. Sebab apa? Sebab dia tak kenal hakikat dia sebagai makhluk. Tu. Kemudian yang kedua, kata Raja Haji Fisabilillah, kita kena kenal apa? Kena kenal akan syariat. Syariat ni apa? Perintah lah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Perintah tu. Syariat apa? Sembahyang. Apa dia syariat lagi? Puasa. Apa syariat lagi? Mengaji. Apa syariat lagi? Kena apa? Kena ikut sami'na wa ata'na. Apa syariat lagi? Kena tinggalkan segala dosa-dosa besar, tinggalkan arak. Apabila akidah mantap, kenal akan Allah, hakikat diri dia,
maka turun ayat Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan supaya tinggalkan arak. Sahabat-sahabat ni apa? Pecahkan botol arak. Pecahkan botol arak tu. Turun ayat tentang ni, diharamkan arak ketika mana nak sembahyang. Tinggal semua. Sebab apa? Akidah tu mantap. Ini kita tuan-tuan, beza kita ni pada iman kita je. Macam mana nak kuatkan iman? Kena mengaji, kena dengar tazkirah, kena banyak berzikir, kena banyak khumul, kena banyak khalwah, duduk seorang-seorang. Duduk seorang-seorang buat apa? Muhasabah diri kita, tafakkur, merenung tentang apakah persediaan yang kita akan bawa untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan main-main tuan-tuan, mati ni. Mati bukan main-main. Habis mati habis tak ada. Allahu Akbar. Macam mimpi tuan-puan hidup ni. Hidup ni mimpi dalam mimpi. Sak Allah tiba-tiba kena kanser stage 4. Jadi gelap terus hidup. Tuan-puan, hilang sebelah kaki, mata tak nampak. Masa tu hang duk meraba nak buka handphone tak boleh dah. Tu. La ni tuan-tuan dan puan-puan, masih Allah bagi kepada kita apa? Peringatan, ingatlah. Sesalan dahulu pendapatan, sesalan kemudian tidak berguna. Tuan-tuan, nanti bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila kita syariat kita jaga, hukum hakam kita jaga, jaga Allah, Allah pasti jaga kita. Kemudian kita akan berada pada jalan yang betul. Ihdinas siratal mustaqim, berada pada jalan yang betul, tariqat. Apa makna tariqat? Iaitulah jalan yang betul. Tidak kona, tidak kiri, tidak kanan, straight, betul, siddiq, berbetulan dengan apa? Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian apa lagi? Bukan sahaja betul, bahkan kena istiqamah, mustaqim, maintain. Sampai bila? Sampai mati. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Jangan kamu, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bertakutlah kamu kepada Allah. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu beriman, Muslim. Sampai bila? Sampai mati. Mati bila? Wallahu a'lam. Tak tahu bila mati. Dah esok, dah lusa mati. Pastikan mati dalam keadaan Muslim. Macam mana nak mati dalam keadaan Muslim? Kata ulama, Syekh Ibnu Athaillah kata, nak mati dalam keadaan Muslim, hidup kena Muslim. Nak mati dalam keadaan baik, hidup kena baik. Kalau kita hidup kita baik, mati kita pun insya-Allah baik. Dan yang terakhir sekali, kata ulama, barulah kita kenal Allah, iaitulah makrifah. Makrifah tu bukan duduk mula-mula, duduk hujung. Tapi bila dapat makrifatullah, itu baru permulaan kita. Makna panjang lagi tuan-tuan, dalam perjalanan kita mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kesimpulan yang disebut kepada kita, jangan risau akan sesuatu makhluk, maka carilah sifat zuhud. Kemudian apabila ada zuhud, ada title abid, maka insya-Allah kita akan melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam segala makhluk. Iaitulah dalam segala sesuatu dia akan melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasti apa? Dia tidak akan risau dari segala sesuatu. Wallahu a'lam. Kita masuk waktu Isyak. Kita tangguh dulu di sini. InsyaAllah kita akan sentuh tajuk yang lain pula pada masa akan datang. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang lemah kurang mohon maaf terkasar bahasa. Apa yang baik datang daripada Allah, yang kurang mohon maaf. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.